Baik, tadi dalam ucap utama, Datuk Seri ada sebut berkenaan dengan pengalaman bersama DAP dalam beberapa tahun kebelakang ini. Menyentuh dalam hubung kait dengan perlembagaan yang Datuk Seri sebutkan tadi, apakah elemen utama yang DAP cuba dalam konteks perlembagaan itu yang tidak disenangi dan cuba dibuang pada pendapat Datuk Seri? Dan adakah ini menjadikan DAP ni lawan kita kata, ataupun bukannya orang yang boleh kita ajak dia bersama untuk memahami kepimpinan Islam pada masa akan datang? Pengalaman kami dengan DAP lebih bersifat untuk mendapat kemenangan pilihan raya saja. Bila sampai nak realisasikan perlembagaan, terdapat pencanggahan. Contohnya, kita nak tegakkan Islam dalam perlembagaan. Hormati agama lain. Di mana perlembagaan mengatakan hak orang Islam boleh melaksanakan ajaran agama dia. Tak boleh ganggu agama lain. Bila kita nak laksanakan hukum Islam, mereka kelabah. Mereka tak setuju. Padahal kita tak ganggu dia, mereka ganggu hak kita. Kerana kita dimaklumkan pengalaman di Aceh sebagai contoh. Apabila kita mengambil pendekatan di Kelantan dan Aceh ikut kita. Iaitulah orang bukan Islam dipilih sama ada menerima undang-undang Islam atau undang-undang mereka sendiri yang mereka pilih. Tiba-tiba mereka pilih undang-undang Islam sebagai contoh. Contohnya sedikit saja, hukum ta'zir. Hukum ta'zir dalam Islam ialah sebatan untuk mendidik, bukan untuk mencederakan. Kemudian hukuman undang-undang sibil dipenjarakan dalam tempoh berapa lama. Di mana hukuman ta'zir yang mendidik ini diterima oleh orang-orang bukan Islam di Aceh. Dia bimbang, takut orang bukan Islam di sini akan terima hukum. Ini sebagai satu contoh. Contohnya, kita meletakkan bantuan pada semua. Bukan saja orang Islam, bukan Islam. Saya tidak lupa bagaimana salah pemimpin MCA membuat kenyataan, dia belajar dapat beasiswa kerajaan negeri Kelantan. Dia kerana orang bukan Islam di Kelantan. Menunjukkan Islam, menunjukkan keadilan untuk semua. Jadi dia bimbang takut orang bukan Islam terpengaruh dengan Islam. Itu berlaku. Dan sebab itu berlaku kenyataan yang negatif. Itu satu. Yang keduanya, dia nak buat pilihan raya Majlis Perbandaran sebagai satu contoh. Majlis Perbandaran. Kalau buat Majlis Perbandaran dalam suasana struktur masyarakat yang ada pada hari ini, di mana majoriti bandar adalah bukan Islam. Ini mengikut penyusunan British. Kalau buat pilihan raya bandaran, boleh bandar Melayu baling, Marang. Itu sajalah bergongosang oleh bandar Melayu. Bandar-bandar ekonomi seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Ipoh, Johor Bahru dikuasai oleh orang bukan Islam. Dalam suasana kerakusan mereka begitu rupa, maka kita minta supaya bukan tak ada pilihan raya, tapi pilihan raya dibuat, tapi mewakili bandar bukan saja penduduk, termasuklah semua pihak yang menghidupkan bandar itu. Pihak ilmuan, pihak akademik, pihak pekerja, NGO, peguam, peniaga kecil, masih ada wakil dalam Majlis Perbandaran dipilih. Itu cadangan kita. Dia tidak, dia mahu demokrasi. Macam demokrasi barat pilih. Kita menentang. Kita tak setuju. Ini berlaku. Termasuk dalam masalah bahasa. Perlembagaan mengatakan bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan. Ini juga dia campur tangan. Termasuklah campur tangan urusan raja-raja. Kita kena sedar raja-raja ni walaupun ada kelemahan-kelemahannya, tapi kita kena sedar ialah satu syiar yang penting bagi orang Melayu. Kita kena sedar. Dalam Quran sendiri sebut khilafah, sebut raja, dua-dua ada. Islam menerima pemerintahan, beraja ke khilafah je. Yang penting ialah menegakkan sesuatu yang adil untuk semua. Ini yang penting. Sebab itu dia nak rambak benda asas perlembagaan. Jadi hal-hal macam inilah menyebabkan kita menentang, dan lebih melampau lagi bila dia menang pilihan raya melalui Pakatan Harapan. Usaha-usaha nak kenyataan-kenyataan yang berunsur untuk mengubah perlembagaan itu berlaku. Dan sebab itu lebih terang dan nyata kita tak boleh kerjasama dengan mereka.